cek tes Tuhan sehat Tuhan. Ya aku tengah live ya, aku tengah live. Mam Syahidi tadi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول الكريم والملائكة المقربين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Tuan Imam Besar Masjid Negeri, Imam Suhaidi dan seluruh ahli dan kuasa Masjid Negeri, para asatizah, para ahli ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini bila bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk berada di bawah naungannya pada malam ini dalam majlis yang menjamin 1000 keselamatan, kerana kita berada di majlisnya dan di majlis kita membesarkan dia dan kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Sayyidina Muhammad. Pada malam ini kita ada tajuk yang ditengahkan oleh seseorang yang menjadi penaja majlis, itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Hajjah Alawiyah Abdul Aziz, Kampung Melayu Subang Shah Alam, bertempat di Masjid Negeri Sabah, di bawah tajuk limpahkanlah maghfirah dan kasih sayangmu ya Rabb. Limpahkanlah maghfirah dan kasih sayangmu ya Rabb. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada penaja dan kita semua. Moga-moga selalulah kita dibayangi dengan kasih sayang Tuhan sehingga ke hujung usia kita. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada sesuatu dalam hidup ini
melainkan yang paling kita harapkan ialah keampunan Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Keampunan Tuhan ialah punca kebahagiaan insan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Adam alaihissalam, pada saat diturunkan ke dunia, Nabi Adam sujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak panggung-panggung kepalanya selama 70 tahun memohon keampunan kepada Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tidak mengajarkan Nabi Allah Adam patah-patah kalimat, bagaimana nak menyebut kalimat pohon ampun, sudah pasti lepaslah Nabi Allah Adam dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Nabi Allah Adam alaihissalam dengan beberapa kalimat, seperti mana yang direkodkan di dalam Al-Quran. Rabbi kalimat fataba alaihi. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam bertalaqi daripada Tuhan beberapa kalimat. Dengan Nabi Allah Adam alaihissalam menyebut kalimat-kalimat itu, fataba alaihi, maka Allah pun menerima Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa dia kalimat itu? Kalimat itu ialah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampunkan dosa kami, wa tarhamna, dan juga engkau tidak kesian dan kasih pada kami, lanakunanna min khasirin, tentulah kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Muslimin dan muslimat maka Allah sendiri, keberuntungan hidup di atas muka dunia ialah hidup di bawah kasih sayang Tuhan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bila mana dia sebut Dia Maha Pengampun, Dia Maha Penerima Taubat, wa huwa at-tawwab, Dialah Tuhan yang Maha Penerima Taubat, dan Dia juga Tuhan yang Maha Penyayang. Dia Tuhan yang Maha Pengasih. Muslimin dan muslimat maka Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala mencipta kita di atas muka dunia ini dalam keadaan kita kena mengikut titah perintah Dia dan meninggalkan larangan Dia. Allahumma salli ala sayyidina. Tidak ada seorang pun yang terlepas daripada dua perkara, iaitu suruhan Tuhan itu apa, larangan Tuhan itu apa. Maka semua kita sama. Tidak ada seorang pun dikecualikan daripada terlepas daripada suruhan dan bila mana Allah kita ataupun kita jadi mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang diberatkan pada dia hukum syarak. Mana mukallaf? Wajib, haram, sunat dan hukum ni, dia panggil hukum 5 ni, tidak ada satu orang pun yang terlepas daripada hukum. Semua sama, dan kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara hukum. Perkara yang wajib kita kena buat sungguh-sungguh. Perkara yang haram kita kena tinggal sungguh-sungguh. Perkara yang sunat kita kena usahakan buat. Perkara yang makruh
kena usahakan tinggal perkara yang harus kita kena jadikan dia ibadat. Ini 5 perkara. Benda yang wajib kena sungguh. Dia tak boleh buat main-main, dia tak boleh buat halai-balai, dia tak lebih-lebih kurang, dia kena buat sungguh-sungguh. Benda yang haram, dia kena tinggal sungguh-sungguh, tak boleh tinggal main-main, tinggal sungguh-sungguh. Tuan-tuan, inilah 2 perkara yang disebut dengan takwa. Takwa ialah imtithal awamirillah wa nawahih, ialah menjunjung tinggi titah perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu makna takwa. Menjunjung tinggi titah perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang Allah itu di mana? Di sini. At-taqwa hahuna. At-taqwa. Takwa di sini kata Rasulullah, iaitu menjunjung tinggi titah perintah Allah itu ialah di sini. Meninggalkan titah perintah Allah itu di sini juga. Di sinilah bermulanya kita melakukan sungguh-sungguh yang Tuhan suruh dan meninggalkan sungguh-sungguh yang Tuhan larang. Maka tuan-tuan, itu ialah perintah. Perintah suruh dan perintah larang. Tetapi dalam waktu yang sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam diri kita yang disebut dengan hak inilah di ujian pada kita. Nafsu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia menjadikan kita berdosa. Perintah yang Tuhan suruh, walaupun kita kata kita nak buat, tapi ada saat kita tak mampu nak buat. Kadang-kadang kita mampu buat, tapi kita tak mampu nak buat sungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Termasuk juga perkara yang haram tadi. Walaupun kita bercadang tak membuat yang Tuhan larang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi tetap tak pernah lagi kita dapat buat sesempurna mungkin meninggalkan yang Tuhan larang. Maka ini menimbulkan dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala pun tahu bahawasanya kita semua lemah. Kita tak mampu nak melawan nafsu kita. Ada hari kita menang dan ada hari kita kalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila mana kita sedar bahawasanya hak Tuhan suruh kita tak mampu nak buat sungguh-sungguh, maka kesedaran rasa itulah yang menimbulkan kita mengucapkan astaghfirullahaladzim macam lepas sembahyang. Lepas sembahyang semua kita kata astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Di ucapan astaghfirullah tu di atas rasa sedar bahawasanya kita solat tadi serba tidak sempurna. Salah Muhammad. Tuan-tuan, sama juga perkara yang Tuhan larang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun kita tahu itu dosa, tapi kita tak mampu nak meninggalkan semua dosa-dosa yang kita tahu itu ialah dosa. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di atas sifat itu Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka pintu untuk kita sentiasa mengucapkan astaghfirullahaladzim dan juga bertaubat kepada dia. Sebab dia tahu, dia suruh, kita tak mampu nak buat yang terlebih baik. Dia larang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak mampu nak meninggalkan yang terlebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala sentiasa menanti-nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata, ya Allah Tuhanku, ampunkan dosa.
Allah Subhanahu wa taala sentiasa menanti-nanti kita kata astaghfirullahalazim dan kita bertaubat pada Dia. Tapi kalau kita tak kata astaghfirullahalazim, tetap dia nak ampun dosa kita. Soalan senang. Tetap dia nak mengampun dosa kita. Macam mana dia buat? Dia timbulkan kesedaran untuk insaf. Bismillah. Dia timbul rasa sedar untuk insaf. Macam mana? Macam-macam. Ada satu orang di tempat saya, dia cikgu Sahadat Sayyidina Muhammad. Saya mula berkawan dengan dia. Dia dan jamaah dia sponsor saya ke Aceh Darussalam. Cikgu-cikgu ni dia pernah pergi tempat sejarah tu. Dia pajak saya pergi, kod adalah sikit banyak yang saya tahu, saya berkongsi dengan mereka. Cikgu ni Allah Subhanahu wa taala bagi rasa sedar bahawa diri dia hamba melalui Tuhan tentukan dia ni kena jantung. Sahadat Sayyidina Muhammad. Dia pun tunjuk kat saya. Tengok Ustaz. Dia buka, dia tunjuk baju dia berketui-ketui. Maknanya daging bekas kena bedah dan dijahit balik. Dia kata Ustaz, lepas-lepas dibedah jantung, Sahadat Sayyidina Muhammad, jantung ni kritikal. Jantung ni siapa buat bedah jantung, dia kritikal. Sebab jantung ni kalau silat dah kemudian dia berhenti, langsung out. Kalau hal lain tak apa lagi. Jantung ni dia ialah jadi waktu tu pun dia dah sedap sangat lah. Sahadat Sayyidina Muhammad. Sehingga Allah bagi dia selamat menjalani pembedahan jantung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas-lepas tu, dia kena duduk rumah. Dia tak boleh pergi lagi ke sekolah mengajar. Dia kena duduk rumah. Bila duduk rumah, isteri pergi kerja, anak-anak pergi sekolah, anak-anak pergi belajar. Duduk seorang-seorang sunyi. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala datang kawan, datang berziarah. Kawan dia kata, hang dah buat apa tu? Nak buat apa? Dia kata, jemulah dia kata di rumah. Macam ni. Jom kita pergi mengaji. Di Kedah tu dia adalah start setiap hari daripada pukul 9 sampai pukul 12 ada 3 masjid untuk orang yang mau mengaji. Banyaklah yang hadir ke pengajian tu orang-orang veteran, orang yang pencen. Jadi orang pencen banyak. Hak lain semua tak, hak lain tak main lagi sebab mereka ada kerja. Dia main sekali, dia nak main 2 kali. Akhirnya main 3 kali, main 4 kali. Langsung akhirnya malis ilmu jadi yang dia jiwai dalam hati dia. Lepas tu dia kata, Allahu Akbar, syukur Tuhan bagi sakit jantung. Nampak dia kata syukur pula. Syukur Tuhan bagi sakit jantung. Kalau Tuhan tak bagi jantung ni sakit hari itu, tak berpendahan, saya tak kenal lagi majlis ilmu. Nampak tak? Ya, Tuhan dengan sifatnya yang maha penyayang, dia bagi insan tu sedap. Bagaimana nak bagi ke dia? Sahadat Sayyidina. Akhirnya subhanallah, Allah bagi dia jadi pemakmur, pencinta majlis ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang ni tuan-tuan, kalau dia mula nak main majlis ilmu, dia tu boleh kita kata ahli syurga lah, insyaAllah. Pasal apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, mana-mana orang yang menjalani mana-mana jalan, yatlubu fihi ilman, tujuannya sebab nak menuntut ilmu pengetahuan, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk jalan masuk syurga. Baik, setiap orang yang insaf
Dia akan cari mana ilmu. Dia akan cari ustaz, dia akan cari ulama. Itu dia panggil fitrah orang yang insaf. Coba tengok siapa-siapa pun, artis ke, pemain bola ke, siapa ke, kalau dia sudah insaf soalan Sayyidina Muhammad, dia cari malas ilmu, insya-Allah dia masuk syurga. Sebab seseorang tu tak akan mampu untuk mempertahankan keinsafannya tanpa dia datang dia malas ilmu. Pasal apa? Sebab di sini malis Allah. Di mana lagi kita nak cari malis Allah kalau kita tak cari di malis ilmu? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala membelai kita. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu orang yang datang balik ilmu selalu dia bagi satu komen. Ustaz ni macam tahu hati dia. Ustaz kata yang dia duk cari jawapan soalan Sayyidina Muhammad. Dia mai dapat jawapan lagi. Esok dia mai dapat jawapan lagi. Sebenarnya siapa yang bagi jawapan tu? Allah. Setiap orang tu Tuhan tahu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang duduk dalam hati kita. Maka setiap orang yang betul dengan Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasti Allah akan dekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka tidak ada sesuatu yang paling penting, yang paling kita harap dalam hidup ini melainkan keampunan Allah. Sebab tu orang nak mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum daripada dia mati, kalau dia ni seorang yang beriman, soalan sayyidina Muhammad, pertama yang diharapkan ialah diampunkan dosa dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita menyembahyangkan jenazah. Jenazah ni diwajibkan pun disyariatkan pada kita lakukan kepada setiap orang Islam yang mati, kecuali mati syahid, soalan sayyidina Muhammad. Allahu warhamhu wa'afi. Ya Allah Tuhanku, Allahumma Tuhan, ampuni dosa dia. Allahumma firhu warhamhu, Tuhan tolong kesiankan dia. Wa'afi wa'fu anhu, Tuhan tolong maafkan dia. Di sini yang pertama maghfirah, pohon keampunan. Yang kedua pohon kemaafan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam dua situasi kita pohon kemaafan. Ketika kita minta ataupun kita baca doa ketika kita mayat-mayat. Yang kedua, kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bulan Ramadan al-Mubarak. Dua tempat. Semua kita minta Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Pada situasi lain kita minta ya Allah, Allahumma fir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu alaihi. Tapi dua tempat kita minta maaf. Ketika mayat-mayat, yang kedua dalam bulan Ramadan. Kita minta dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, di antara pohon ampun dan pohon maaf ala sayyidina Muhammad ada beza dia. Pohon maaf kita minta Allah delete. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita buat dosa, dosa kita tu dicatat oleh malaikat belah kiri ni. Dosa kita tercatat. Jadi bila mana kita pohon maaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita minta Allah delete. Kalau kita minta ampun, kita minta Allah tutup. Itu beza dia. Tutup macam ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita barangkali ada yang sempat zaman typewriter. Bila salah, kita ambil liquid. Jadi ambil liquid tu, dia panggil tutup. Salah, itu ditutup. Kita duduk zaman komputer ni, soal Sayyidina Muhammad, salah itu delete. Faham tak? Jadi di antara dua ni, subhanallah, Allah buka dua ruang untuk delete. Ketika doa pada orang mati, yang kedua ketika dalam bulan Ramadan. Hal lain minta tutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai contoh. Nabi pernah cerita satu situasi seseorang. Dia ni bila mana duduk depan Tuhan, maka kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan dibacakan semua salah-salah dan dosa kita di hadapan Allah. Dia macam orang salah yang dibawa di mahkamah, jadi pihak pendakwa raya akan baca salah dia. Salah senama. Jadi kita ni, kalau orang tu pergi mahkamah salah satu betul ya? Orang tu didakwa di mahkamah dunia dengan satu salah Untuk dibaca satu salah tu, salah Muhammad, selalunya kalau contohnya dia tak bawa lesen ataupun dia tak ada motor, jadi akan dibaca salah tu. Kalaupun seseorang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salahnya besar, tak sampai 100 kot. No? Dibaca salah tu. Tapi kita dengan Tuhan ni, daripada kita mula balik itu sampai kita mati, bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 5, bukan 10, beribu, puluhan ribu salah-salah kita dengan Tuhan. Semua akan dibaca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dibaca tu pula akan dibaca di hadapan khalayak manusia, milun Adam, daripada zaman Nabi Allah Adam sampai umat yang terakhir dalam umat Muhammad, siapa mati last. Semua yang anda akan dengar, akan didengar pembacaan dosa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebab tu Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan banyak menangis daripada banyak ketawa. Kritikul depan Tuhan, akan baca semua salah kita. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah salah kita tu dibaca depan orang-orang yang kita malu, diperdengarkan salah-salah tu depan Tuhan. Kadang-kadang ada dosa kita, bini kita pun tak tahu. Salah Sayyidina Muhammad. Kita buat diam-diam, isteri kita pun tak tahu. Anak kita pun tak tahu. Suami kita pun tak tahu. Semua tak tahu. Tapi hari itu akan dibaca semua. Jadi subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, kalau pembacaan dosa tu menyebabkan kita malu, yang berlaku ialah habis luruh isi-isi di muka. Di dunia ni kalau malu, orang keluar pada mahkamah, lagi dia angkat tangan baju ni, dia lindung macam tu kan. Kalau boleh angkat kolor baju, dia angkat tutup muka dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirat esok nak tutup apa? Apa pun tak ada. Melainkan malu tu, luruh habis sisi muka dia. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu yang kita minta kepada Allah, Allah tutup salah kita. Seorang ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala pada saat nak baca semua salah-salah dan dosa dia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi mulalah dibaca. Daripada hari pertama dia pegang buku dosa pahala tu, lepas dia balik sampai dia mati. Jadi dibacalah satu demi satu. Semua dosa-dosa dia, ada satu dosa yang dikata, hak ni kalau baca lagi habis aku. Soalan apa dia? Dosa besar. Tak tahulah dosa berzina ke, dosa merokok ke, mencuri ke,
Mengumpat orang. Dia kata, hak ni habislah aku baca hak ni. Habis, aku malulah kalau baca hak ni. Jadi Allah baca satu, baca satu dosa hak nak baca tu besar. Habislah. Tengok Tuhan tak baca hak dosa besar tu, langkau. Salah Muhammad. Langkau. Dia kejut. Allah, langkau. Tak baca dosa tu. Baca lagi, dosa kecil. Dan kita ni akan ingat semua dosa-dosa tu kita ingat satu persatu. Pelik di dunia, kita tak ingat kita buat dosa. Hak kemarin kita lupa, hak kemarin dulu kita lupa, hak minggu lepas kita tak ingat. Tapi hari itu Tuhan bagi ingat semua. Dan kita mengaku pun, betul. Tuan-tuan, sampailah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca. Banyaklah dosa kalau duduk atas muka dunia ni dibaca. Sampailah giliran satu dosa lain pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dosa besar juga. Dia kata orang lagi satu. Sampai tani saya habis aku. Bila sampai tak dosa tu nak baca, lagi sekali Tuhan langkau. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuhan langkau. Tuan-tuan, yang baca ni bukan malaikat, Allah ni. Sayyidina Muhammad. Allah ni baca dosa. No? Satu. Sebab dosa ni bukan kita dengan hak lain. Kita berdosa dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sehinggalah berkali-kali langkau hak besar. Lai habis Allah baca dosa-dosa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, bismillah. Semua dosa-dosa hak baca tadi, Allah kata, aku tukar jadi hasanah. Tahu tak hasanah? Kebaikan. Dosa tu Tuhan tukar bagi jadi hasanah. Pelik. Macam mana? Patut dosa ni ialah hukuman. Tapi dosa tukar jadi hasanah. Ikut suka Tuhan. Dia Tuhan. Salah dengan dia. Ikut suka dia. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, satu sayyi'ah tukar jadi satu hasanah. Banyak. Saya nak tanya banyak dosa kita banyak, bila tukar jadi kebaikan banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu kawan ni tak nak cerita perasaannya Allah. Sebab dia kaedah macam ni. Orang yang berdosa, kalau Tuhan tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau Tuhan hukum dia dengan sebab dosa dia, itu dia panggil adil Allah. Tapi kalau Tuhan tak hukum dia atas dosa dia, dia panggil ihsan Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau dia hukum, adil dia. Sebab kalau salah memang kena hukum, tu adil dia panggil. Tuan-tuan, akhirnya orang ni subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad, tak nak apa. Berasa dengan Tuhan. Tuhan, dia boleh buat sallallahu sayyidina Muhammad benda yang hak jahat tapi jadi baik. Kok mana? Waktu tu tuan-tuan, orang ni sallallahu sayyidina Muhammad, dia jadi rakus, jadi haloba. Sebab hak tadi tukar jadi baik. Hak kecil jadi baik. Kesalahan dia jadi balasan baik. Dia teringat dosa besar dia. Sallallahu sayyidina Muhammad. Kalau dosa kecil tukar jadi baik, sallallahu sayyidina Muhammad, faham tak? Bayangkan dosa besar tukar jadi baik macam mana? Besar. Tentu besar. Dia halobah. Hak tadi takut. Lepas tu dia sebut pula Tuhan, hak besar Tuhan tak mau tukar Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menceritakan cerita ni sampai Nabi kita geraham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak ada Allah. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ketika tu dalam hadis sebut Allah ketawa.
Dan Nabi kita SAW sendiri menceritakan tentang ceritanya Nabi kita suka. Sebab itu tuan-tuan, dengan Tuhan ni, kita buat jahat perkara lain, kita buat taat perkara lain. Jangan jadi, aku ni kalau buat baik pun, nak kira apa, nak ikut mana, aku buat jahat-jahat aku banyak. Tuhan tak kira macam tu. Yang Tuhan kira, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sahabat senang. Perikutkan kejahatan yang kita buat dengan kebaikan. Tamhuha. Nanti kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan yang kita buat. Alhamdulillah. Tak berasa Tuhan tu maha berjasa. Allahumma salli ala sayyidina Tuhan. Subhanallah. Tentulah orang yang Tuhan buat macam tu ialah orang yang berdosa, dia mengharapkan keampunan Tuhan. Soalan Sayyidina Muhammad. Hak Tuhan tukar tadi ni. Tentulah orang yang berdosa lalu tak pernah lupa kepada Tuhan. Dia kaedah dia, soalan Sayyidina Muhammad. Kalau kita buat taat, kita ingat pada syurga. Kalau kita buat jahat, kita akan terlupa pada syurga. Tapi orang yang duduk dalam situasi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu dia buat jahat pun dia tak lupa kepada Tuhan. Selalunya orang bila buat jahat dia akan lupa pada Tuhan. Salah sayyidina Muhammad, tapi orang yang macam ni kalau dia buat jahat pun dia akan ingat pada Tuhan. Dia ingat macam mana? Mungkin dia ingat macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu mana dia tengah buat dosa tu, telah mati Allah, janganlah aku tengah buat dosa ni tu. Faham tak? Tolonglah jangan bagi aku mati, aku tengah buat dosa ni wahai Tuhan. Hak ni lah orang yang akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Maha Pengampun. Hatta kalau dosa kita sampai mengena langit sekalipun, disebut dengan mengena ainana sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai dosa kita punya banyak sampai menyentuh langit yang pertama pun, tetap itu Maha Pengampun. Salah sayyidina Muhammad, Maha Pengampun. Kata Tuhan subhanallah, mailah kita usahakan perkara-perkara yang boleh kita mendapat keampunan dosa. Saya nak sebut 2-3 perkara. Yang pertama, malu hadis Nabi SAW. Kalau tuan-tuan merujuk dalam satu kitab nama Asy-Syatranj Al-Arifin. Syatranj Al-Arifin ni ada satu hadis termaktub. Hadis itu, kitab itu ditulis Al-Imam Ibn Arabi rahimahullah ta'ala. Iaitu amalan pada saat hari Jumaat, baca 7 kali suratul Fatihah, baca 7 kali Qul Huwallahu Ahad, baca 7 kali Qul A'udzu Falaq, baca 7 kali Qul A'udzu Birabbin Nas. Dalam keadaan kita masih belum merongkai kaki kita. Kalau kita sembahyang duduk tahiyat akhir, jangan rongkai lagi, duduk sila. Jadi, masalah kalau di tempat kami dibuat secara jamaah. Tu imam baca 7 kali, lepas pada baca tu barulah tu imam doa, kita angkat tangan doa sama-sama tu imam. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau kita bayang satu masjid, tu imam tak amalkan macam tu, jadi biar-biarlah tu imam baca, kita baca hak kita. Orang yang mati, salah Sayyidina Muhammad, sebelum Jumaat yang akan datang, kalau dia mati, matinya mati syahid. Salah Sayyidina Muhammad. Mati syahid ni mati macam mana? Mati dalam keadaan dosanya semua Tuhan ampunlah. Dia tak jumpa Jumaat yang akan datang, melainkan dosanya telah Allah ampun nabilah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi amalan tu saya tak pernah tinggal. Saya beritahu kepada tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi untuk jadi amalan kalau kita dapat lakukan, sahabat Sayyidina, baca supaya kita mati dalam keadaan diampun dosa oleh Tuhan. Dia ni kalau Tuhan nak merahmati, Tuhan buat macam tu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tuhan buat macam tu. Tuhan mencipta sesuatu situasi untuk memudahkan kita. Contoh, tuan-tuan tidak malam baca tak Suratul Mulk? Suratul Mulk ni surah Tabarakalladzi tu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Surah ni dipanggil surah Al-Munjiyah.
Suruh yang dapat menyelamatkan seseorang daripada siksa kubur. Soalan senama. Tuan-tuan tahu tak? Tahu kan? Kau tak tahu? Oh, ramai tahu. Tapi buat tak? Soalan senama. Lepas tak buat tu. Makna apa? Kalau tak buat, berarti nak kena siksa kubur tu. Soalan senama. Kalau buat berarti apa? InsyaAllah dia akan selamat daripada siksa kubur. Tentu ya. Jadi bila saya sebut ni sebenarnya Allah nak saya buat dan Allah nak tuan-tuan buat. Tapi buat tak buat tu itulah penentu. Nak selamat ke ataupun nak tak selamat. Soalan senang Muhammad. Tuan-tuan mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengampun dosa kita semua. Dan kita balik jumpa Allah dalam keadaan satu dosa pun kita tak bawa jumpa dia. Insya-Allah. Mudah-mudahan hasilnya ialah kita selalu hidup dalam kebahagiaan bila mana kita terlepas daripada dosa-dosa. Insya-Allah. Terima kasih kepada muslim dan muslimat. Terakhir sekali, hanya saya mai kesabar pada malam ini, pada hari ini, Saudara Sayyidina Muhammad ialah untuk majlis Darsa Sabah. Jadi pada malam ini saya jemput mana-mana yang ada untuk hadir ke majlis pemasyhuran Darsa Sabah di Pasir Putih, Putatan, Saudara Sayyidina Muhammad untuk memeriahkan majlis itu dan kita semua dapat rahmat mudah-mudahan insya-Allah. Dan kita pun sebenarnya dah dapat sebelum ni tuan-tuan kenal dengan hadis. Alhamdulillah kita telah buat rebranding baru, penjenamaan semula Saudara Sayyidina Muhammad dengan kita menamakan madrasah kita ialah Madrasah Darul Hadis Darsa Sabah Saudara Sayyidina Muhammad. Tadi saya ke Bungawan untuk majlis pecah tanah untuk dibangunkan Darsa Bungawan Saudara Sayyidina Muhammad. Dan Sabah ni merupakan negeri yang sangat berkat. Saya mula-mula saya main Sabah, saya heran pasal apa saya suka main Sabah. Main Sabah ni rasa suka Saudara Sayyidina Muhammad. Tapi tak tahu suka. Sebab dulu saya mula main Sabah ni 10 tahun. 10 tahun lah, lebih 10 tahun. Lepas tu Saudara Sayyidina Muhammad balik. Cerita dekat rumah, seronok lah pergi Sabah. Pasal apa tak? Saya heran pasal apa orang tak mau main Sabah. Orang Semenanjung ni posting Sabah tak mau. Dia kata, suka lah pergi Sabah. Lepas tu, balik Semenanjung, main pula tahun depan. Main pula tahun depan tu, Saudara Sayyidina Muhammad ada sahabat kita, bawa saya pergi ziarah makam-makam syarif. Sabah ni, yang memasukkan Islam ke Sabah ni daripada Nuh, daripada syarif-syarif, iaitu yang bawa Islam. Tuan-tuan, Saudara Sayyidina Muhammad, baru saya tahu sabitku suka sebab yang bawa Islam tu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga saya baru ni Saudara bersama juga saya takjub lagu ni. Jadi sampai-sampai itu subhanallah satu orang bercerita, bismillah. Imam yang bawa saya, dia cerita, saya pagi tu saya kena pergi kuliah subuh di satu namanya Tudan. Jadi bila sebut Tudan, kita tahu tak Tudan tu makna apa? Tak tahu lah Ustaz. Tudan tu bahasa Arab. Sebab Nabi kata, "Ma syi'ta kama tadinu Tudan." Kamu buatlah kamu nak buat, nanti kamu akan dibalas oleh Allah macam yang kamu buat. Tu hadis Rasulullah. Pakat kejut tu. Pada pasal kampung lepak ada. Lepas tu imam yang saya Saudara Sayyidina Muhammad Ustaz Syarul tu dia cerita ada satu orang yang ketudan tu dia bawa Islam. Bila dia bawa Islam, Saudara Sayyidina Muhammad dia dimusuhi oleh penduduk tempat. Saudara Sayyidina Muhammad satu masa tengah dia semayang, mai orang kampung pancung kepala, antah kepala dia.
Jadi berpisahlah di antara ruh dan jasadnya. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, mereka ni mereka dah pisah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi mereka entah nak macam mana nak bawa pergi mana kepala, nak pergi lempak di mana. Kepala yang buat tu makin berat, makin berat, makin berat. Akhirnya mereka tak mampu bawa, lempak dalam sungai. Badan lempak dalam sungai, kepala lempak dalam sungai. Akhir tuan-tuan berlaku bercantum di antara kepala dan jasad. Maknanya sebagai dia seorang awliya Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kata, boleh tak bawa saya nak bawa tak? Boleh tak bawa saya pergi ziarah makam orang tu. Bila makam orang tu. Pergi makam orang ni, subhanallah, saya tengok batu nisan dia tu diikat dengan kain kuning. Kain kuning ni raja lah. Salah Sayyidina Muhammad. Saya kata, Masya Allah. Ni raja ni. Sebab kami di Kedah ni, kalau batu kuning, subhanallah, salah Sayyidina Muhammad. Saya kata, ni raja ni. Satu orang yang sama dengan saya, dia kata, Ustaz, maklumat yang saya baca, orang ni mai daripada Brunei. Ulama yang mai daripada Brunei. Dan banyak orang Brunei yang kalau sampai di Miri, dia pegah makam ni. Mungkin tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, dia satu ulama dan dia juga keturunan raja yang bawa Islam mai ke Miri, masalah Sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, kami pergi ziarah dan seronok sangat. Seronok sangat-sangat. Jadi seronok tu pasal apa? Seronok tu sebab bersatu yang hidup dan yang telah mati. Mati tu bukan mati biasa, mati syahid ni orang tu hidup. Tak ada orang yang mati, dia hidup mereka mati syahid. Sebab tu Nabi sebut, sebab tu Tuhan sebut, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan sangka orang yang dibunuh di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki oleh Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, bila saya ke Miri, saya sebut saya nak buka pondok di Miri. Jadi mereka sambut, mereka sono. Saya kata, tuan bagi tanah agak, cari tanah agak saya. Tak ada nak balik, 2, 3, 5. 2, 3, 4 tanah lepas nak bagi. Nak kena pergi pula ni. Sebab ada Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, subhanallah, mudah-mudahan kita dapat menyokong pendidikan Islam di seluruh Sabah dan di serantau alam ini sebagai bukti kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah, mudah-mudahan saudara-saudara tuan-tuan yang ada, jadi marilah sama-sama kita majukan agama kita, kita mengangkat darjat agama ni setinggi-tingginya insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك